Terjejas akibat ribut terima wang ehsan RM300,000. Sifar projek perumahan rakyat termiskin disasar sempena Hari Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah 31 Januari membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Seperti biasa, lintas langsung dari Sabah dan Sarawak bakal mengisi paparan petang ini. Turut bersama lintas langsung dari Kelantan. Terus setia bersama kami. Sementara itu, tinjauan kru RTM di Kampung Tawas mendapati ratusan rumah mengalami kerosakan akibat angin ribut dan puting beliung. Rata-rata penduduk di kawasan tersebut yang kebanyakannya didiami penduduk Tionghoa menzahirkan perasaan sedih. Tambahan pula, kejadian tersebut berlaku 2 hari sebelum menyambut Tahun Baru Cina. Oh, apa ayu no? Tengok di sana mari Mia. Saya mama pergi pada makan. Saya panggil Kuro. Saya tengok ayu mari. Masuk sini yo. Tunggu. Sebenarnya pukul 6 ke apa? 6 lebih lah. Angin ribut kuat. Satu kali sapu. Nasi basah punya bumbung darah sapu. Itu semua bumbung sapu. Ha? Nasi basah punya bumbung. Lalu balik sudah. 6 pukul 6 punya lah. Malam lah. Maknya kuat wah dia. Oh yo, pibalah. Oh yo. Waktu itu nanti buat apa? Takut loh saya. Saya rumah punya. Tak dah. Maksudnya? Sebab banyak plan pun sudah hancur kan. Tapi tak apalah, asalkan orang selamat sudah. Itu yang paling penting. Exco Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Negeri Datuk Muhammad Zulkifli Harun ketika meninjau kawasan tersebut berkata kerja pembersihan mungkin memakan masa bergantung pada tahap kerosakan kediaman penduduk. Tengok keadaan kerosakan, tengok keadaan peralatan-peralatan. Seperti di belakang saya ni kita tengok, itu mulakan masa lah. Tapi kita telah menggerakkan semua agensi di bawah portfolio saya lah. Dan semua agensi-agensi yang ada dalam kerajaan negeri, di Bomba, APM, pejabat daerah sendiri. Kejadian yang berlaku pada pukul 6 petang semalam turut menyebabkan beberapa pokok tumbang sehingga menghalang laluan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Berikutan pertambahan jumlah kenderaan sempena cuti panjang Tahun Baru Cina, kru RTM bersama pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuat tinjauan udara dari arah Lebuhraya Selatan, Semenanjung sehingga ke Melaka. Tinjauan udara turut dilakukan di sekitar Plaza Tol Gombak yang menghubungkan Lebuhraya Pantai Timur dan Plaza Tol Jalan Duta yang menghubungkan utara Semenanjung. Dengan menaiki helikopter baru milik pasukan Gerakan Udara PDRM iaitu AW139, wartawan kami turut dibawa meninjau di sekitar Plaza Tol, Jalan Duta dan Gombak. Kedua-dua lokasi yang menghubungkan laluan ke lebuhraya utama negara juga kelihatan kurang kenderaan jika dibandingkan 2 hari yang lalu. Begitu juga dengan jalan raya di Ibu Negara, aliran trafik adalah jauh lebih rendah berbanding hari-hari biasa. Namun wartawan kami dimaklumkan menerusi Ops Selamat 17, PDRM terutamanya Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT akan tetap bersedia bagi memastikan keselamatan pengguna lebuhraya. Ops Selamat yang ke-17 ni bermula daripada 28 hari bulan yang lepas. Jadi kita ada 4 hari sebelum dan 2 hari semasa perayaan dan juga 4 hari selepas daripada tempoh tarikh perayaan tersebut. Kita telah bersiap sedia dengan kekuatan JSPT seluruh keseluruhannya
untuk memantau dan juga membantu kelancaran aliran lalu lintas di atas lebuh raya, jalan-jalan negeri dan juga jalan bandaran. Ops Selamat 17 bermula dari 28 Januari lalu hingga 6 Februari 2022, iaitu 4 hari sebelum dan 4 hari selepas sambutan perayaan. Tinjauan udara akan dilaksanakan setiap hari oleh pasukan gerakan udara PDRM yang berpengkalan di Subang, Selangor. Usaha meningkatkan kualiti kehidupan warga wilayah menerusi misi ke arah Sifar Projek Perumahan Rakyat Termiskin atau Sifar PPRT. Itu antara perancangan yang digerakkan Kementerian Wilayah Persekutuan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2022. Menterinya Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, pendekatan awal yang perlu dilaksana adalah memastikan warga wilayah memperoleh pendapatan melepasi tahap miskin tegar. Kita kena cari jalan supaya mereka mendapat pendapatan 1,250 supaya mereka melepasi melepasi tahap PPRT itu. Jadi kita telah berbincang dengan DBKL, bincang dengan Putrajaya, kita bincang dengan Labuan dan juga KSU dan Yayasan Wilayah Persekutuan serta Baitul Mal dan Jawi kita bincang. Pada dasarnya mereka bersetuju. Sekarang ni pelaksanaannya dan saya harap ianya boleh dilaksanakan dalam bulan Februari ini sempena Hari Wilayah Persekutuan. Datuk Seri Dr. Syahidan juga optimis usaha bagi meningkatkan kualiti serta kelangsungan hidup warga kota mampu meningkatkan tahap pendapatan selain mengecap hidup yang lebih selesa dan terjamin keluar daripada kepompong kemiskinan. Sebab wilayah persekutuan ini tempat orang menumpu, mencari rezeki, cari kerja dan sebagainya. Dan banyak daripada mereka ni mereka yang telah berumur dan memerlukan sokongan dan bantuan. Kalau mereka dah berumur dan tak boleh kerja, ini kita bagi bantuan teruslah. Tapi kalau mereka masih boleh bekerja, ini Baitul Mal bagi cadangan pada saya untuk memberi modal supaya mereka juga boleh berniaga. Datuk Seri Dr. Syahidan ditemui pemberita selepas ditemu bual dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Tambah beliau, sambutan Hari Wilayah Persekutuan diraih secara serampang dua mata. Selain sambutan, ia juga bermatlamat meningkatkan perpaduan, interaksi, saling membantu dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat khususnya warga wilayah persekutuan. Majlis Kerjasama Tajaan Kumpulan Jekyll dengan RTM bagi tahun 2022 dilancarkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa di Wisma Jekyll, Kuala Lumpur sebentar tadi. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Farhana Azwani Ismail. Silakan Hana. Baik, terima kasih Sahi. Majlis Kerjasama Strategi antara Kumpulan Jekyll dan RTM bagi tajaan pakaian ikon-ikon berita perdana RTM baru saja selesai sebentar tadi, di mana Majlis Kerjasama ini disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Untuk makluman, kerjasama Jekyll dan RTM ini adalah selama 6 bulan dan boleh disaksikan melalui 10 orang penyampai utama dan 4 orang penyampai sukan berita perdana RTM yang akan memperagakan pakaian-pakaian tajaan Jekyll bermula 3 Februari ini setiap hari pada pukul 8 malam di saluran TV1 dan juga berita RTM. Jadi untuk mengulas lebih lanjut berkenaan dengan kerjasama antara Jekyll dan RTM ini, kita bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran sendiri iaitu Datuk Cik Roslan. Cik Daud, kita boleh kongsikan tentang kerjasama strategi antara Jekyll dan RTM hari ini? Baik, pertama sekali Alhamdulillah kerana pada petang ini kita telah pun dapat memuktamadkan kita punya kerjasama strategi di antara RTM dan Jekyll bertujuan untuk supaya penyampai berita kita dari segi penampilan dia lebih menampakkan imej korporat dan juga untuk penyampai berita bagi wanita boleh nampak anggun.
So kerjasama ini sangat kita nantikan. Ini adalah merupakan kerjasama julung-julung kali yang kita adakan, di mana semua penyampai berita kita, terutama sekali yang berita perdana, akan menampak kelainan daripada sebelum ini. Dan ia sekurang-kurangnya akan dapat, kita harapkan ia dapat menarik lebih ramai penonton bersama-sama dengan RTM TV1 ataupun TV2 lah, untuk berita TV RTM berita, supaya kita punya rating juga akan meningkat dengan penampilan seperti inilah. Okey Datuk, tadi dalam ucapan Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri ada mengatakan yang bahawa kerjasama ini juga merupakan transformasi RTM untuk tempoh 2021 hingga 2023. Jadi komen Datuk sikit. Ini merupakan salah satu elemen transformasi, kita namakan dari segi penampilan, dari segi eksternal, luaran, yang mana menampakkan dia punya image dahulu. Dalam konteks yang lain, kita juga sebagaimana saranan daripada YB Menteri tadi, bahawa selain daripada penampilan, kita pun ada juga dari segi konten ataupun kandungan yang perlu kita pertingkatkan dari segi perubahan transformasi yang kita harapkanlah. So peringkat awal ini kita fokus dulu kepada penampilan penyampai berita, dan seterusnya kita akan buat lagi dia punya perubahan-perubahan ataupun penambahbaikan dari masa ke semasa. Okey, baik, terima kasih Datuk di atas perkongsian itu tadi. Jadi diharapkan dengan perkongsian strategi ini dapat digerakkan secara berkesan dan memberi manfaat khususnya kepada Jekyll dan juga RTM. Sekian langsung dari Wisma Jekyll, kembali bersama Sahi, silakan. Terima kasih Hana. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini berlintas langsung dari Kelantan. Kisah kegigihan pasangan suami isteri OKU serta sekitar kemeriahan Tahun Baru Cina antara fokus yang akan dibawakan dalam lintas langsung dari Kelantan. Muhammad Amirul Hafiz Rosli ada butirannya. Silakan Amirul. Baik Syakir, nyambungan terlalu banyak adat elektrik pada satu soket menyumbang kepada peningkatan kes kebakaran di Kelantan. Ini terutama berlaku pada musim perayaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan, Zainal Madasin berkata, statistik kebakaran di negeri ini menunjukkan peningkatan lebih 200% jumlah panggilan tahun lalu, iaitu sebanyak 4,527 kes. Daripada jumlah tersebut, 1,247 merupakan panggilan kebakaran, 1,778 panggilan penyelamatan dan 5,417 adalah panggilan tugas-tugas khas. Contoh satu soket digunakan, satu soket tu, tapi dia guna bermacam-macam peralatan elektrik. Contohnya striker, macam saya kata tadi, cerik air. Dan apa lagi, keperluan memasak lagi dah, walaupun ada juga dapur masak. Jadi kita nampak di sana kebanyakan punca dia yang elektrik ni. Yang lain-lain tu kecuaian tu biasalah, lupa nak tutup ni kan, yang gas memasak juga kan. Selain itu katanya kebakaran kenderaan juga berlaku disebabkan kecuaian pemilik memastikan kenderaan dalam keadaan baik sebelum pulang ke kampung halaman. Beliau menyatakan demikian dalam temu bual eksklusif bersama berita RTM mengenai kesiapsiagaan menghadapi Ops Perayaan Tahun Baru Cina di Tunjung, Kota Baru. Zainal berkata JBPM Kelantan sentiasa bersedia menghadapi peningkatan jumlah trafik yang meningkat 800,000 kenderaan perantau dijangka memasuki negeri ini sempena musim cuti sekolah. Pemantauan hotspot di kawasan Kemalangan iaitu di Jeli, Gua Musang dan Pasir Putih turut dipertingkat. Bagi melancarkan operasi penyelamatan, 6 buah motosikal berkuasa tinggi dari unit bermotor bomba digunakan di jalan yang sesak selain pelbagai tugasan lain. Meskipun Tahun Baru Cina disambut dalam norma baharu berikutan negara berhadapan dengan pandemik COVID-19, namun sambutannya tetap meriah.
bagi mengekalkan keharmonian dan semangat menyambut kedatangan Tahun Baharu Cina yang akan dirayakan esok, MCA Kelantan mengadakan program tinjauan mesra sepanjang 6 km di sekitar bandar Kota Baru. Menurut pengurusi MCA Negeri Kelantan, Chua Hot Kuan, program bermula dari Jalan Kebun Sultan sehingga Pasar Malam Parit Dalam. Dan dalam serba kekurangan ini, kita bukan nak berlumba kebendaan. Kita jalan pada malam ini pun dengan untuk bermula di Kelantan ini untuk menitik beratkan keharmonian dan kita nak menaikkan suasana perayaan sahaja supaya semua kaum di negeri Kelantan boleh merasa perayaan bersama, di mana di Malaysia ini kita semua raya bersama. Buah limau dan ampau diedar kepada masyarakat setempat pelbagai kaum sambil diiringi kumpulan tarian singa. Beliau turut berharap agar keharmonian dan perpaduan yang dicapai hari ini dikekalkan pada masa akan datang. Walaupun memiliki fizikal yang tidak sempurna, namun kekurangan itu tidak menjadi penghalang bagi pasangan suami isteri untuk mengusahakan kebun tanaman lain di Kampung Pulau Hilir, Kubang Kerian. Muhammad Hafiz Abdul Rahman, 40 tahun dan isterinya Nurul Izaifah Daud, 33 tahun, membuktikan mereka mampu berdikari dengan mengusahakan tanaman pelbagai di kebun seluas 0.2 hektar itu. Pasangan itu juga merupakan bekas atlet Paralimpik Kelantan dalam sukan angkat berat manakala isterinya bermain bola jaring. Menurut Muhammad Hafiz, tanggungjawab menyara isteri serta 2 anak perempuan berusia 8 tahun dan 6 bulan menjadi penguat semangat bagi dirinya. Untuk bercucuk tanam, Hafiz terpaksa merebahkan badan serta merangkak kerana kedua-dua belah kakinya tidak dapat diluruskan menyebabkan dia terpaksa berjalan dengan lutut yang membengkok. Dari segi cabaran tu, dari segi pergerak okey lah. Tapi disebabkan oleh tanggungjawab yang besar untuk menyara anak dan isteri, saya gagahi juga diri ini untuk mencari sesuap nasi. Saya terpaksa merangkak di atas batas untuk menanam demi anak dan isteri. Selain bercucuk tanam, beliau turut menjual garam kunyit yang siap dikisar dengan harga RM2 bekas kecil dan RM10 bekas besar. Mereka juga turut menghasilkan telur itik jeruk selain menerima tempahan menyediakan makanan dan kuih-muih. Usaha Muhammad Hafiz tidak terhenti di situ. Dia turut menyediakan khidmat pareka grafit untuk iklan dan risalah secara dalam talian dan berjaya menambah pendapatan sehingga RM700 sebulan bergantung kepada tempahan yang diterima. Pasangan ini ditemui di rumah mereka di Kebun Rimba Organik Komuniti ROK di Kubang Kerian. ROK dijalankan dengan kerjasama Min House Camp, Universiti Sains Malaysia, Persatuan Cina Muslim Malaysia, Persatuan Sindren Daun Kelantan dan Persatuan Pertanian Kelantan. Lebih 20 OKU terlibat mengusahakan kebun di tanah wakaf sebagai ikhtiar sara hidup sejak Ogos tahun lalu. Mereka turut menerima bantuan allowance pekerja cacat berjumlah RM450 setiap bulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Orang ramai yang ingin menhulurkan sumbangan kepada pasangan ini boleh berbuat demikian di akaun Bank Islam Malaysia Berhad BIMB bernombor 03-30-21-7976 atas nama Nurul Izaifah Daud. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kelantan. Kembali kepada Sahi di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Amirul. 390 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan Terengganu sepanjang operasi sempena Tahun Baru Cina bermula 25 Januari hingga 10 malam tadi. Ia hasil pemeriksaan terhadap 2,301 kenderaan sepanjang tempoh tersebut. Menurut pengarahnya Zulkarnain Yassin, antara kesalahan yang paling banyak dikesan ialah penggunaan cermin gelap, lesen kenderaan motor tamat tempoh, tiada lesen memandu, kompeten dan tiada lesen vokasional. Dalam operasi malam tadi, 3 individu turut dikesan terlibat dengan penyalahgunaan dadah.
daripada kawasan Kerak Penghalangan, yang mana sumber daripada PRM menetapkan di seluruh Terengganu ada 22 kawasan Kerak Penghalangan, yang mana saya telah menugaskan anggota saya supaya kerap mengadakan pemantauan di lokasi terbabit supaya kehadiran anggota JPJ dapat dilihat dan dirasai di kawasan terbabit supaya kawasan tersebut dapat kita turunkan kadar kemalangan jalan raya di kawasan yang terbabit lah. Beliau berkata demikian semasa OP Tahun Baru Cina peringkat JPJ Negeri Terengganu. Bekalan telur ayam pelbagai grade mencukupi dan mudah diperoleh untuk pengguna di Negeri Sembilan. Menurut Exco Kesihatan, Kepenggunaan dan Alam Sekitar Negeri S. Verapan, jaminan itu berdasarkan pemeriksaan oleh penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri hal ehwal pengguna terhadap 29 premis meliputi pasar raya besar, pasar raya, pasar mini, kedai runcit dan pembekal telur di pasar awam. Saya juga ingin menyatakan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana peniaga yang tidak mematuhi peraturan di bawah skim yang telah dilaksanakan, dan sesiapa yang melakukan kesalahan ini akan diambil tindakan yang tegas bagi memastikan barang-barang yang dikawal ini dijual dengan harga yang ditetapkan. Katanya penguatkuasa KPDN HEP sentiasa memantau kedudukan bekalan telur ayam di 151 peruncit terpilih daerah dan 33 pemborong terpilih daerah di seluruh negeri itu. Setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan berhubung gangguan bekalan telur ayam daripada pengguna. 224 kesalahan jalan raya dikesan dalam OP Tahun Baru Cina Jabatan Pengangkutan Jalan Melaka semalam. Pengarahnya Muhammad Firdaus Syarif berkata, daripada jumlah itu 176 notis dan 126 saman dikeluarkan melibatkan jumlah keseluruhan RM37,800. Sejak 25 Januari hingga malam tadi, 475 notis melibatkan pelbagai kesalahan dikeluarkan. Ia hasil pemeriksaan terhadap 750 kenderaan. Kesalahan paling tinggi ialah cukai jalan tamat tempoh, tiada lesen, cermin gelap, nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi dan 2 kesalahan teknikal pengubahsuaian enjin. Antara sasaran utama bagi OP Tahun Baru Cina pada tahun ini ialah 1. Memandu melebihi had laju. 2. Tidak mematuhi syarat lalu lintas, iaitu lampu merah. Memotong di garis berkembar. Memandu di lorong kecemasan. Memotong barisan. Menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Tidak memakai telefon keledar ataupun topi keledar. Membawa lebih muatan dan membawa muatan dalam keadaan bahaya. Kesemua kesalahan-kesalahan utama ini akan dikenakan kompaun sebanyak RM300. Beliau ditemui selepas OP Tahun Baru Cina di Jalan Syed Abdul Aziz, Melaka. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Azirah Samsudin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuannya sederhana sekitar 20 hingga 30 km per jam. Namun diramalkan kelajuan angin ini akan meningkat mulai pada 2 Februari 2022. Justru Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di kawasan perairan yang bertanda kuning. Amaran ini akan berkuat kuasa mulai pada 2 Februari hingga 7 Februari 2022. Diramalkan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di sekitar kawasan perairan yang berkenaan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut. Sementara itu, di Semenanjung Malaysia, hujan dari bukit petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di sekitar kawasan selatan negeri Kedah,
Negeri Perak, Negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Johor. Diramalkan keadaan ini akan mula beransur reda pada awal malam nanti. Bagi negeri Sabah, hujan di 1-2 tempat yang kini berlaku di bahagian Sandakan dan Tawau pula dijangkakan akan beransur reda sepenuhnya pada lewat petang ini, namun hujan dan debu petir yang berlaku di sekitar bahagian utara dan tengah negeri Sarawak ini pula akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Justru orang awam masih lagi diminta untuk berwaspada berikutan aktiviti hujan dan debu petir boleh menyebabkan keadaan angin yang kencang, jarak ketambakan berkurangan sehingga ke 6 km dan adalah berbahaya kepada struktur bangunan yang tidak kukuh. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Fokus negeri di bawah bayu. Ikuti laporan mengenai persediaan sambutan Tahun Baru Cina dan laporan khas Siri 2 mengenai cabaran mendaki Gunung Kinabalu. Terus bersama Inisia Dulus di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, Sahi. Sehari sebelum perayaan Tahun Baru Cina, kedai jualan sekitar Kota Kinabalu dimeriahkan dengan kehadiran pengunjung yang tidak melepaskan peluang bagi membuat persediaan akhir. Tinjauan RTM di kawasan tersebut mendapati pengunjung mengutamakan barangan keperluan asas dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. This year is a bit more festive than the previous 2 years where you can't. The festivities is not, everybody is not like celebrating because of the COVID, because of the pandemic lah. But this year, I find there's more festivities going on lah. Banyak orang kan gembira beli barang, lagi pun ada orang tadi kemarin lagi akhir kerja, ini hari ada senang, yang keluar beli barang lah. Saya nampak banyak orang pun happy lah beli barang. Kita pun jual pun senang hati lagi, gembira lagi lah. Mungkin ada yang juga takut penyakit-penyakit yang akan datang, tapi ada yang masih mau beli kebanyakan lah. Dia orang kegunakan yang sayur-sayuran sama buah-buahan untuk makan sahajalah. Ya, biskut kah, apakah. Yang tahun ini kami cuma buat yang senang-senang sajalah. Tidak banyak juga sebab sekarang saya dengan ibu saya saja. Jadi kami cuma beli sikit-sikit barang lah. Untuk keselamatan, semua mesti memakai, semua mesti SOP, semua mesti lengkap. Walaupun sudah posting, kita semua orang rakyat Malaysia semua pun senang hati beli jalan-jalan. Tapi kita ingat, walaupun kita kerjaan kasih open semua, kita mesti mau jaga kita punya keselamatan, jaga kawan, jaga sendiri punya. Sejak tahun 2016, sebanyak 259 kes penyelamatan dilaksanakan di Gunung Kinabalu. Ini termasuk lebih 6 kes diterima pasukan pegawai bomba bantuan PBB Mountain Search and Rescue MOSAR pada Januari tahun ini sahaja. Ikuti siri 2 laporan program tinjauan pendakian Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah dan Taman-Taman Sabah TTS memantau gerak kerja PBB MOSAR di Panalaban
Gunung Kinabalu disediakan wartawan Serina Olivia Chong. Yang pertama sekali, kita kena tahu di mana limit kita. Yang kedua, kita kena berlatih atau memastikan keadaan fizikal kita, keadaan mental kita untuk push the limit. Push limit kita supaya kita dapat mendaki Gunung Kinabalu. Seperti dimaklumkan Timbalan Pengarah JBPM Sabah, Farhan Sufian, kebanyakan kes penyelamat di Gunung Kinabalu melibatkan pendaki mengalami akut gunung atau altitude mountain sickness, AMS, kesejukan melampau atau cedera ketika mendaki. Justru pendaki dinasihatkan agar tidak memandang rendah aspek persediaan awal sama ada secara fizikal maupun mental. Cabaran sama dihadapi pasukan Mosar setiap hari khususnya ketika melakukan penyelamatan di altitude tinggi. Bukan mudah, namun amanah tetap digalas tanpa mengira waktu. Kita bersama-sama lihat sendiri bagaimana cabaran untuk mendaki Gunung Kinabalu itu. Jadi kami daripada Jabatan Bomba menasihatkan sekiranya pendaki-pendaki yang ingin mencabar diri untuk memanjat Gunung Kinabalu ini, yang pertama sekali kenal pasti dulu di mana tahap. Program tinjauan pendakian ini disertai 15 anggota Bomba dan PBB Mosar bersama kaki tangan TTS bertujuan memperkemas prosedur penyelamatan dengan mengambil kira pelbagai aspek. Kalau bercakap tentang peranan dan fungsi Mosar itu sendiri, sebenarnya cabaran itu sangat-sangat tinggi lah. Sebab dia orang punya tanggungjawab ini adalah untuk respon kepada sebarang kecemasan. Selalunya kita nasihatkan kepada pendaki buat persiapan yang secukupnya. Biasanya kalau pendaki yang kurang persiapan, risiko untuk cedera itu memang sangat-sangat tinggi lah. Kalau bagi pihak Mosar, cabaran yang selalu dilalui adalah seperti keadaan cuaca semasa membuat penyelamatan sentiasa berubah sekiranya berada di gunung dengan kadar kesejukan yang begitu sejuk dan kekuatan mental. Cabaran paling utama adalah cuaca dan penyelamatan dalam gelap ataupun malam sebab dia makin mencabar dan sebab gunung punya laluan ini tidak terlalu baiklah. Apa yang kami perhatikan memang selalunya masalah terjadi kerana sickness lah, keadaan kurang persediaan. Bukan sahaja pasukan penyelamat yang perlu melakukan perancangan rapi, malah para pendaki juga diingatkan melakukan latihan, berpakaian sesuai, selain sedia mengikut arahan pasukan penyelamat sekiranya berhadapan situasi cebas. Nak kata setiap minggu tu saya memang ada hiking. Lepas tu hampir setiap hari saya akan brisk walk kan, 5 km sehari. Tetapi yang paling penting sebenarnya mental. Mempunyai pengalaman yang sangat-sangat luas dalam pendakian. Sebagai pendaki yang kurang pengalaman di tempat yang tinggi begitu, kita kena dengar nasihat daripada Mosar untuk keselamatan kita. Bagi saya, mendaki Gunung Kinabalu ialah bukan satu perkara yang mudah dan tidak perlu diambil ringan. Jadi, persiapan dan latihan perlu dilakukan dengan sebaiknya kerana kita berdepan dengan gunung yang ketinggian 4,000 lebih. Masyarakat harus maklum membuat pendakian ke Gunung Kinabalu bukan saja memerlukan semangat, tetapi juga fizikal anda juga sepatutnya pada tahap kesihatan yang terbaik untuk berjaya sampai ke puncak. Yang nyata, PBB Mosar bersedia mengerak kudrat demi menyelamatkan nyawa. Namun, pastikan anda juga lengkapkan persediaan sebelum menawan puncak Kinabalu. Serina Olivia Chong, RTM. Membantu dan menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Usaha tersebut jelas diterjemah melalui program perkhidmatan komuniti bergerak MCS, inisiatif Kementerian Kewangan Malaysia melalui Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS memberi perkhidmatan kepada penduduk luar bandar di Sabah. Kali ini perkhidmatan tersebut berada di Pulau Libaran di Sandakan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Haji Muhammad Idris mahu agar masyarakat menggunakan sepenuhnya perkhidmatan yang disediakan. Menurutnya, usaha tersebut selain membantu setiap jabatan mencapai objektif, ia juga turut meringankan beban kos yang ditampung penduduk untuk berurusan dengan kerajaan di bandar. Kerajaan begitu prihatin
dengan permintaan permohonan rakyat untuk selesaikan masalah mereka. Dan hari ini terbukti, alhamdulillah, antara matlamat pelaksanaan program pada hari ini dilihat sebagai himpunan kepada pelbagai perkhidmatan yang bergerak pada hari ini datang ke Pulau Libaran ini. Memanglah itu memang memberi kebaikan sangat banyaklah sama kami, sebab yang selalunya macam pendaftaran apa semua terpaksa pergi bandar kan. Jadi sekarang ini memudahkannya, dia orang boleh datang sendiri sudah. Jadi itu mudah-mudahan kalau boleh di masa akan datang lagi dia boleh baliklah buat program seperti ini. Alhamdulillah lah, memudahkan penduduk kampung sini. Contohnya macam mau kemas kini, VPN tu ada sudah election di sini, tidak payah keluar lah, memudahkan. Sambutan agak menggalakkan lah. Ramai penduduk di sini menyambut baik program ini, dan Jabatan Pendaftaran sendiri menyediakan perkhidmatan gantian kad pengenalan serta khidmat nasihat. 18 jabatan kerajaan terlibat dalam program sehari itu, antaranya Jabatan Penerangan, Jabatan Pendaftaran Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kementerian Kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Penganjuran tamu lokal mampu membantu meningkatkan industri pertanian di sesuatu kawasan terlibat yang memberi peluang kepada petani menjual hasil tani mereka serta peniaga tempatan memasarkan produk buatan sendiri. Ini termasuklah sambutan mega tamu lokal Kampung Kebuni Inanam. Banyak barang-barang pertanian boleh kita beli, ada di antaranya yang kita tidak dapat jumpa di kawasan bandar, termasuklah segala herba pun ada, makanan tradisi ada, kraft tangan ada, bermacam-macam ada. Tamu mega lokal pada hari ini sebenarnya begitu istimewa. Dia dipanggil mega kerana kita telah menjemput lebih kurang 10 buah kampung lagi di sekitar Kampung Kebuni ini. Dan di samping itu juga kita telah menjemput beberapa syarikat seperti syarikat insurans, Telco, Red One, City University dan sebagainya. Gembiralah sebab baru hari ini sempena tahun baru ini dia ada meriah sikit lah, banyak permainan, jual-jualan semua dan banyak lagi lah yang menarik. Kami sangat sukalah sebab ini bagi peluang kami untuk menjana pendapatan sendiri, tambah pendapatan kami, sama memperkenalkan produk-produk kami macam tuhau, buatan kami sendiri, macam ikan talang yang kami buat sendiri. Selain memperkenalkan produk tempatan, kebanyakan yang hadir turut menyuarakan agar lebih banyak ruang pemasaran dapat dibuka kepada peniaga kecil-kecilan bagi membantu mereka meningkat semula selepas berhadapan tempoh yang sukar sebelum ini. Baik, sekian paparan untuk petang ini dari Bilik Berita RTM Sabah. Selamat menyambut Tahun Baharu Cina, kekal patuh SOP, utamakan keselamatan di jalan raya. Saya Anisia Dollars, kembali bersama Sahi Samsudin di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Anisia. Hampir 200 peserta memeriahkan program pencahayaan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2022 di Labuan. Program yang turut diadakan serentak di ketiga-tiga wilayah persekutuan termasuk Kuala Lumpur dan Putrajaya ini bertujuan menyemai semangat kekitaan. Selain itu, ia bagi mencetus semangat muhibah dan integrasi dalam kepelbagaian kaum dan peringkat. Program anjuran Perbadanan Labuan ini diadakan di Wisma Perbadanan Labuan. Antara pengisiannya termasuk pertandingan tertutup, glow in the dark, workout dance. Pertandingan ini bertujuan menzahirkan warga kerja yang sihat dengan melakukan senaman ringan. Selain itu, Flag of Fun Light Ride pula menyaksikan acara konvoi 80 peserta berbasikal, 26 peserta bermotosikal dan 12 kenderaan yang dihiasi dengan lampu berwarna-warni. Program simbolik pencahayaan yang disempurnakan Pengerusi Perbadanan Labuan, Datuk Seri Amir Hussein itu diharap akan menceriakan kediaman dan premis masing-masing dengan kilauan cahaya lampu.
Sambutan Tahun Baru Cina esok sudah pasti menyajikan makanan tradisi iaitu Nian Gao atau kuih bakul sebagai menu wajib yang sememangnya ditunggu-tunggu. Namun keunikan kuih bakul pandan yang dihasilkan seorang peniaga, Peggy Chu di Pulau Pinang, mendapat sambutan menggalakkan setiap kali musim perayaan. Sharmila Rastam ada kupasannya. Mengusahakan bersama ibunya, Chen So-yen, sejak 15 tahun lalu, musim perayaan seperti ini menjadi lubuk rezeki buatnya. Uniknya, kuih bakul asli yang sepatutnya menggunakan gula merah ditukarkan kepada air pandan asli dan menjadikannya kuih bakul berperisa pandan. Pembuatannya nampak mudah, namun untuk menghasilkan kuih bakul pandan yang sedap dan sempurna memerlukan kesabaran yang tinggi. Mengukusnya saja memerlukan masa 6 jam, apatah lagi perlu menunggu beberapa hari bagi memastikan teksturnya mampat. Kena banyak passion lah kan. Because dia kena banyak jam untuk kukus dan dia punya step pun banyak. You kena setahun demi setahun punya daun pandan pergi cuci, dan itu banana leaf cuci satu demi satu, dan every single ini kuih pun kena satu demi satu untuk buat. So mak dan saya buat dari pukul 10 sampai larut malam. Lebih menarik, mereka tetap menghasilkannya dengan cara tradisional meskipun resepinya telah diolah. Alat antik turun-temurun yang berusia lebih 50 tahun hasil peninggalan neneknya digunakan untuk proses mengukus. Sebelum masuk periuk kukus, kami akan balingkan itu garam dengan beras. Yang ini adalah some teknik bagi menghalaukan, membuangkan itu yang tak bagus punya, dan harap yang bagus punya akan datang. So that yang ini pandan punya kuih bakul, dia akan dapat blessing, akan cantik. Untuk tahun ini, hanya 1,300 tempahan kuih bakul pandan diterima daripada pelanggan, termasuk dari Singapura, sempena musim perayaan. Selebihnya terpaksa ditolak bagi menjamin kualiti produk yang dihasilkan. Sharmila Rastam, Berita RTM. Kes video tular mengenai pematuhan prosedur operasi standard SOP oleh pengunjung sebuah taman tema air di Ipoh, Perak. Polis Perak sedang meneliti fakta pelanggaran dan individu terlibat sama ada terdapat sebarang ketidakpatuhan SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan dalam satu kenyataan memaklumkan semakan mendapati kejadian berlaku pada 29 Januari lalu antara 1 tengah hari hingga 6 petang. Menurut pihak pengurusan taman tema tersebut, kapasiti kolam boleh memuatkan 500 orang pada satu-satu masa. Ketika kejadian, kapasiti tidak sampai 50%. Sehubungan itu, beliau menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai video tersebut yang boleh menjejaskan inkuiri polis. Fokus dari Bumi Kenyalang, masyarakat perlu terus menyemai semangat perpaduan bagi menjamin keutuhan dan kesejahteraan. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan Vanessa.
Ya, terima kasih Sahi. Masyarakat berbilang kaum dan agama diseru untuk terus menyemai semangat perpaduan yang telah terbina sejak sekian lama bagi menjamin sebuah keutuhan, kesejahteraan dan keamanan di negeri ini. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, sempena perayaan Tahun Baru Cina yang akan diraikan oleh seluruh masyarakat Cina esok, segenap lapisan masyarakat diingatkan bahawa kepelbagaian budaya dan tradisi sesama kaum bukanlah penghalang kepada penyatuan dan perpaduan, malah ia memberi peluang kepada semua untuk berkongsi selain mengenali antara satu sama lain. Berucap dalam perutusan khas sempena perayaan Tahun Baru Cina, Tun Pehin Sri Abdul Taib turut menjelaskan Malaysia dan Sarawak khususnya telah dibina berasaskan semangat perpaduan yang sudah terjalin kukuh antara masyarakatnya meskipun pelbagai kaum, agama dan budaya, namun mereka tetap bersatu hati dalam setiap perkara. Tambahnya, pemimpin dan generasi terdahulu telah banyak menyumbang kepada perpaduan yang kita nikmati sekarang dan beliau percaya generasi akan datang terus mengekalkan semangat perpaduan ini demi memastikan keadaan negara sentiasa kekal harmoni. I am sure that we have learned to live together for the last many years, especially now that we know more and more that we belong to one nation and that nation has flourished well and that has given a lot of prosperity to all groups, not only to any one particular group. Tun Pehin Sri Abdul Taib dalam pada itu juga berharap agar kepelbagaian budaya dan tradisi berbilang kaum akan terus dikongsi bersama bagi meraikan kepelbagaian yang terdapat dalam kalangan masyarakat di Sarawak. Sementara itu, semangat untuk meraihkan perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini sentiasa ada meskipun perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Pemimpin di Miri yang ditemui berharap dengan kedatangan Tahun Harimau yang dikatakan memiliki karakter kuat, berani dan bersemangat dalam kalender Cina ini akan mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi dan kesejahteraan hidup. Selamat Tahun Baru dan sama-sama kita merayakan Tahun Baru ini, Tahun Harimau ini dengan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan supaya kes-kes COVID ni, posisi tidak akan meningkat dan mudah-mudahan tahun ini kita dapat menyelesaikan COVID dan kita boleh balik ke kehidupan yang normal. On behalf of SUPP, I'd like to wish you all a very happy, peaceful, successful and of course prosperous Chinese New Year 2022, the year of the tiger. Thank you and God bless. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Khas Perdana Menteri ke China Datuk Seri Tiong King Sing meminta masyarakat Tionghoa supaya mengutamakan aspek keselamatan diri sepanjang perayaan Tahun Baru Cina. Dalam perutusannya, beliau berkata ini terutamanya melibatkan pematuhan SOP COVID-19 walaupun Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri telah memberikan sedikit kelonggaran dalam meraihkan perayaan tersebut. Jelasnya lagi, tanpa langkah berjaga-jaga, pastinya wabak berkenaan akan terus menghantui kehidupan masyarakat, khususnya dengan kemunculan varian baharu iaitu Omicron. Datuk Seri Tiong yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dudong dan ahli Parlimen Bintulu menambah kerajaan akan melakukan yang terbaik untuk mengekalkan keamanan, keselamatan dan kemajuan negara. Masyarakat Tionghoa bakal meraihkan perayaan Tahun Baru Cina esok dan ia sering dikaitkan dengan 12 simbolik zodiak haiwan dalam kalender Cina yang membawa karakter masing-masing serta tahun ini merupakan giliran harimau. Ikuti perincian mengenai makna Tahun Harimau bersama wartawan Debbie Amanda Padan.
Sebut sahaja karakter sang harimau, semestinya ramai yang tahu haiwan ketiga dalam kalender Cina ini adalah kuat, berani dan bersemangat. Timbalan Presiden Persatuan Kebudayaan Hakka Malaysia, Michael Leong berkata, menurut kepercayaan masyarakat Cina, terdapat 5 elemen seperti kayu, tanah, api, logam dan air, serta tahun ini adalah dengan zodiak harimau air. Kali terakhir tahun harimau dengan elemen air adalah pada 60 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1962. Jelasnya, harimau air membawa makna yang positif, iaitu berani, agresif, berkeyakinan tinggi tetapi sedikit degil. Sangat. Sebab harimau memang agresif. So agresif in what? Don't act too aggressive in your relationship. Jangan too aggressive in your investment, because of COVID-19. So everything just start up. Baru aja kita start tahun ini. So hati-hati investment, kesihatan. Banyak orang pun come up to sport, all these things. Jangan pusing lah kan. Selain itu, tambahnya, apa yang lebih menarik lagi, tahun harimau adalah tahun untuk melangkah dan bertindak. Tahun ini pun tahun on prepare, on tiger. Preparation last year is years to prepare. So this year, you can do your things very well. So tiger ni you have to go already. You have to go already. You have planning to go, but careful way. Dedah Michael lagi, tahun harimau juga amat sesuai bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan, membina rumah tangga ataupun menginginkan zuriat kerana sifat harimau itu sendiri yang berani. Katanya lagi, harimau turut mempunyai beberapa sifat positif yang boleh diterap dan diamalkan dalam kehidupan seharian, seperti boleh menjadi seorang pemimpin. Sementara itu, bagi mereka yang lahir pada tahun harimau seperti tahun 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950 dan 1938. Pasangan serasi mereka ialah daripada zodiak khinzir, anjing dan kuda. Warna merah pula dipercayai warna yang membawa tuah kepada mereka yang dilahirkan pada tahun harimau. Laporan Debbie Amanda Padan, Berita RTM. Seramai 77 penduduk rumah panjang Rangsa Jimat di Nanga Meluan, Julau tinggal sehelai sepinggang setelah rumah mereka musnah dalam kejadian kebakaran awal pagi tadi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor, Nicholas Belulin, kejadian itu menyebabkan rumah panjang 17 buah pintu musnah 100%. Jelas Nicholas, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.05 pagi berhubung kejadian tersebut. Ujarnya jarak ke lokasi kebakaran dianggarkan sejauh 60 km dan ia mengambil masa kira-kira 1 jam. Setibanya pasukan bomba dan penyelamat Bintangor, rumah panjang jenis tidak kekal itu telah musnah dijilat api. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tambah Nicholas lagi, kebakaran berkenaan dipercayai bermula dari bilik nombor 6 dan seterusnya merebak ke bilik-bilik lain hingga meranapkan keseluruhan rumah panjang tersebut. Punca kebakaran dan jumlah taksiran kerugian masih dalam siasatan. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Terima kasih, Vanessa. Ini berita duka yang dikongsikan jaguh berbasikal negara Dato' Azizul Hasni Awang apabila menerima perkabaran bapanya meninggal dunia awal pagi tadi akibat penyakit strok. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan Allahyarham Awang, lais muda Embong yang berusia 73 tahun, menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Kampung Nibong Stesen, Dungun. Menurut abang kepada Dato' Azizul Hasni Muhammad Azrul Hafiz Awang, jenazah Allahyarham selamat dikebumikan pukul 3 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Said Yahya Dungun. Jelas Muhammad Azrul Hafiz, Allahyarham ayahnya seorang bapa yang sering menyokong minat anak-anaknya, terutama Dato' Azizul Hasni yang meminati sukan berbasikal.
Kalau anak dia minat sukan tu, dia support lah. Dia masuk main bola ke sukan basikal ke berlari. So dia nampak minat Azizul tu kepada basikal. So dia bagi semangat lah, sokongan sepenuhnya lah, sebab dia tahu kalau anak dia minat sesuatu benda tu, dia akan buat 100% punya. So dia percaya, dia pun dah cakap lah, kalau Olimpik semua ni kan, dia tahu anak dia ni memang boleh result terbaik lah cakap. Sebelum ini, Allahyarham dimasukkan ke sebuah hospital swasta selama 4 hari disebabkan masalah pernafasan. Kali terakhir Dato' Azizul Hasni yang kini berada di Melbourne, Australia bertemu bapanya adalah pada awal bulan lalu. Berita wilayah 31 Januari 2022 berakhir di sini. Dapatkan dos penggalak COVID-19 untuk pelindungan diri. Layari portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih seluruh negara. Saya Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.